semua. Nama Ili daripada Kuantan. Wah, Okay, so Alhamdulillah tahun ni bulan 7 hari tu official 23 tahun. Oh, 23 tahun. Alhamdulillah. Eli dah berapa lama Eli dalam dunia nutrisi ni? Ili dah masuk tahun ni tahun keempat. Tahun keempat. Oh, lebih kurang. Ili start umur 19. Ya. Okey, bolehkah baru-baru ni kita kan hari Sabtu baru ni kita ada recognition kan? Adakah Eli join dengan kita punya recognition tu dan ada berita gembira yang kami alhamdulillah. Boleh Eli kongsi. Ili ada join juga tapi last untuk yang recognition sekarang level Ili World Team. So yang dalam recognition tu dia tak tersenarai lah sebab Ili punya tahun lepas. Tapi yang Ili macam happy ada nama mak apply Ili lah. Apply Ili mak dengan abah Active World Team. New Active World Team. Oh Alhamdulillah. Oh Eli sebenarnya bermula daripada keluarga lah, daripada mak. Ya, Alhamdulillah. Amin. Daripada Coach Idaman, lepas tu mak dengan abah, Sania Zaini dia pun ada dalam ni, sejak hari masuk. Lepas tu baru Eli. Oh baru Eli, Alhamdulillah. So Eli memang buat method apa Eli? First awal sebelum PKP memang Ili 100% offline lah, buka kelab nutrisi kan. So sekarang barulah tahun lepas baru Ili buat online. InsyaAllah. So sebelum ni waktu umur Ili 19, so Ili student je sebenarnya. Ili belajar dekat DIY Highcom Automotive. So bila dah SEM kelima baru Ili jumpa Herbalife. Disebabkan terdesak sebenarnya. Sebab waktu Ili form 2, Ili dah minum Herbalife. Tapi time tu nenek yang jadi ahli. Wah, ini betul-betul kan? Nenek yang jadi ahli. Nenek Ili. Nenek ada lagi? Nenek dah meninggal tahun lepas. Sakit tua lah. Ya Allah. Ini dia Johor. Ili full time. So time waktu Ili SEM 5 tu memang Ili buat part time. So satu universiti tu tahu Ili, bila Ili masuk je you, orang macam cakap, oh ni Herbalife. Alhamdulillah. Tengok kan sahabat-sahabat kan, bukan apa tahu Kak Idam sebenarnya sangat teruja bila tengok anak-anak muda kan, bila ada berwawasan dan berani membuat keputusan. Kalau ikutkan Kak Idam sendiri pun ada anak yang seusia Lily kan, seusia Lily pula, seusia Ili yang tak berani nak buat keputusan. Bukanlah tak berani macam mana, mungkin belum sampai waktu. Tapi bila tengok Ili kan, umur 23 tahun, masa dalam belajar dalam tu pun, sekarang umur 23 tahun dah full time dalam Herbalife. Maksudnya tak ada pun kalut-kalut nak cari kerja yang orang kata apa, nak isi borang ke, adakah Ili isi borang GPA ke apa ke? Waktu Ili SEM 5 tu, Ili dah sebabnya tinggal lagi satu SEM. Tak boleh lah Ili nak terus stop. Kalau Ili SEM 1, Ili terus stop. Sebab mak dan ayah Ili memang dia support. So bila SEM 6 tu Ili ada just 2 subjek. Ili belajar kat pekan. So Ili berulang alik je lah. Pagi tu Ili akan jadi pelatih dekat kelab idaman. Habis jam pukul 9 tu, kelas Ili pukul 9.30. Pukul 9 boleh Ili gerak. Memang buat laju. So habis je lah SEM tu, intern tu Ili intern dengan orang yang Herbalife. Jadi Ili tak pergi intern pun. Ili guna nama company dia je. Macam tu lah. So habis dia belajar terus, Ili memang terus full time. Maksudnya sekarang Ili still dalam offline ataupun online sekarang? Sekarang memang 100% online lah. Sekarang 100% online. Method kepada yang apa, FB, Instagram ke apa? Instagram, Alhamdulillah. So sahabat-sahabat kan, anak-anak muda, follow lah. Tengok lah sebenarnya. Tak tahu bila saya, Kak Ida kalau tengok anak-anak muda ni kan, sangat teruja lah. Kalau boleh memang itu adalah satu vision Kak Ida. Nak bantu anak-anak muda ni nampak, lihat. Sebab ikutkan sepengalaman Kak Ida yang mula-mula Kak Ida pergi event adalah terinspirasi dengan anak muda. Iaitu Presiden Mariam dan adik dia Farah kan. Dekat situ. Dari situ dah kata, ya Allah Tuanku, ramainya anak-anak muda yang hebat rasa buat kan benda ni. Kita duk rasa dulu dimonopoli oleh kaum Chinese kan, kaum Cina yang buat. Ini pandangan yang mula-mula dulu.
Bila pergi event kan, masuk-masuk, ya Allah, rupanya hebatnya kata kan. Dari situlah bila balik ni nekat. Kalau dapatlah nak bantu, apa lagi boleh kita nak bantu anak muda ni, tunjuk je peluang. Kita bagi je peluang dekat sini kan. So sekarang bawah Ili, Ili dah bantu berapa Ili? Lebih daripada 100 lebih lah. So macam organisasi Ili bawah supervisor dalam 5 orang. Allah, ya Allah. Tadi ada orang tanya Ili level apa, Ili world team. Sebenarnya lama juga. Ili jadi supervisor 3 bulan. So supervisor nak ke world team tu nak dekat 2 tahun setengah. Time Ili buka club tu, Ili langsung macam just supervisor. Start je PKP 1 Parkour tu, baru bisnes Ili naik. Ili terus jadi world team. Ili serentak sama dengan mak world team naik. Ya Allah. Dan sebenarnya kan kalau tengok Ili ni kan, mungkin tadi Kak Ida pun tak, sebenarnya bukan pangkat kak lah ni, pangkat mak lah, sebab Ili ni dah bayar dah bayar anak kan. Dah boleh kejap lagi marah anak juga kan. Mama ni kalau kata tengok yang muda-muda semua mama. Boleh panggil mama lah dekat saya kan. Dulu kita panggil Mama Noni kan. Mama Noni pun ada kan. Ni Mama Aida. Bila nak panggil kakak dia rasa macam ya Allah sama bayar dengan anak kan. Okey, dekat sini Ili boleh berkongsi apa nasihat Ili kepada anak-anak muda, sebab Mama rasalah dalam kelas ni, dalam kelas ngaji ni banyak je anak-anak muda yang tak berani nak buka minda, yang tak berani nak buat keputusan kan. Apa nasihat? Sebenarnya bukan setakat anak muda lah, kami pun yang siri-siri ini kan. Boleh Ili? Okey, insyaAllah. Sebenarnya awal dulu biasalah first kalau kita nak kenal Herbalife ni lebih mendalam, of course lah kita pergi event kan. So event yang pertama Ili STS, time tu guest speaker Wan Anwar, meal team tu kan. So waktu Ili pergi, mak Ili bawa time tu dah nak part guest speaker tau, time tu petang. Ili cakap dengan mak Ili, tak nak lah, jomlah balik, penat dah Ili cakap gitu kan. So mak cakap, tunggulah sekejap je lagi. So bila habis je part guest speaker, baru Ili faham, macam ni peluang dalam Herbalife, boleh berubahnya kehidupan seseorang. Bukan daripada segi duit je, daripada lifestyle dia, daripada dia ada masa kan. Jadi dekat situ Ili macam okey, so Ili pergi next event. Sebab mentor Ili cakap, Pushiman cakap setiap event tu lain walaupun topik yang sama. Sebab kita tak tahu orang story orang tu adakah klik dengan story kita macam tu. Kadang-kadang story sama lah dengan aku walaupun lain umur. Mungkin dulu dia start umur 19 sama dengan aku macam tu. Jadi mungkin Ili rasa terklik dekat situ. Dan kita berada di sini 247 orang pun bukan tiba-tiba ada sini. Mungkinlah kita berdoa, dulu kita ada doa macam kita nak sihat, kita nak ada kehidupan yang lebih baik kan. Jadi Allah hantarkan orang-orang bantu kita macam tu. So Masya Allah semalam sebenarnya Ili pun ada juga dengan Mak Su. Ili ada record video dia kan. Lepas tu ada satu video. Ili menyaksikan lah. Yang balon-balon tu. Boleh cerita sebenarnya tu. Pagi tu Ili ada SRD. So Ili memang action team SRD buat slide semua. Tengah hari tu Ili dah nak balik. Lepas tu dia orang cakap Mak Su nak datang pukul 4. Lepas tu macam Mak Su nak datang. So dia orang kata Mak Su nak ambil kereta. So selalunya dia orang kalau bawa kereta ke surprise tu memang dia orang minta Ili tolong buat video. Tapi hari tu Ili diam. Lepas tu dia orang kata Ili nak tak tolong record video. Ili macam boleh juga. Sebab dia orang kata sebab mula plannya sikit je dalam 2-3 orang. Lepas tu dia macam okey lah, pergilah, Ili tunggu. Lepas asal kita orang pergi, kita ingatkan kita orang sampai dulu. Dalam Mak Su sampai dulu. Tapi Ili just buat video lah. Tapi memang terharu sangat. Kan ada satu video yang Mak Su post tu kan. Okay, yang tu balik je time tu pukul 7. Petang sampai pukul 7 dalam kereta lebih balik rumah aku Sydamat. Ili siapkan terus video tu. So lepas maghrib kita orang play video tu dalam bilik office Abang Iman. Ada satu video yang dia tak post. Nak tak tengok? Video tu memang sangat menyedihkan. Boleh. Sebab ni Lily yang buat kan. Mana Lily kita dengan izin Lily kan. Okey. Ya, dah co-host kat Lily. Saya dah co-host kat Lily. Silakan. Boleh. Lily boleh share. Alhamdulillah kita tengok special hari ni.
Istimewa kan. Rupanya menyambung Lily dekat sana. Kak Aida nampak slide Lily kan? Video. Nampak clear. Nampak clear. So hari ini hari bersejarah special. Kita celebrate birthday. Kita nak kasih hadiah kepada suami kita. So maksud hadiahkan Ford Raptor untuk suami Maksud PT Yusof. So dia happy sangat sebab dia bayangkan nanti hari lahir dia dapat Ford Raptor. So akhirnya dia dapat 4x4 Ford Raptor dia hari ni. Wali kita surprise sebab tak sangka ada hadiah, ada belon kan, nampak rebel besar tu. Masya Allah. Okay. Di perjalananku sering saja aku tersungkur, pilu rasa dibelenggu. Di waktu senangku tak pernah sekali bersyukur, semuanya jadi debu. Tidakkah aku melihat cintamu yang penuh nikmat? Thank you Allah for every single beat of my heart, even though life is so hard, you're by my side. Karena Allah segala-galanya bagiku, sebenar-benarnya darimu. Thank you Allah. Celahan rinduku, ku temui rasa cintaku, cahayamu yang melindung. Beratnya di bahu memikul dosaku yang lalu, keampunanmu tak berujung. Tidakkah aku melihat cintamu yang penuh nikmat? Thank you Allah for every single beat of my heart, even though life is so hard, you're by my side. Karena Allah segala-galanya bagiku, sebenar-benarnya darimu. Thank you Allah. Dalam gelap adanya cahaya, ada hitam ada putihnya. Jiwa kelam dalam gembira, bila hati adanya dia. Hingga manusia mereka menggapai mimpi, mengimpi duniawi agar berdiri tinggi. Lihat hati tunduk ke bumi, dah gaya nanti baru tercari-cari. Walau terpesong jauh, walau imannya rapuh, insya Allah sahabatku, taubatmu tak pernah akan lusuh. Alhamdulillah. Tidakkah aku melihat cintamu yang penuh nikmat? Thank you Allah. Karena Allah segalanya bagiku, segala-galanya bagiku, sebenar-benarnya darimu. Masukkan dia kejar Maksud itu. Maksud lari. Dalam Maksud tak panggil Maksud balik. Maksud duduk kat tepi longkang tu. Maksud tak bagi Maksud duduk dalam bilik seorang-seorang. Terima kasih sebab faham. Sudah pergi training, pergi jaga anak-anak kita. Dia buka ubat, dia faham. Kita pergi training. Keluarga-keluarga kita kasih. Terima kasih ya.
Rasa sebab selalu jaga. Cepat dah abang peluk. Kita sayang korang semua. Dah Iman. Terima kasih support ah. Sebab korang semua kawan ke Maksud. Maksud tak sangka Maksud tak tahu macam nak cakap kenapa Maksud beli kereta ni kat sini. Maksud sendiri tak faham. Ramai datang kan. Raya. Jadi support. Dalam bulan je kita dapat macam ni ya. Event pertama masuk turun meja bulan. Allah, Alhamdulillah, Masya Allah. Tabarakallah. This is Herbalife. Kenapa pula saya pula yang terima kasih Eli. Ya Allah, menyambung Eli. Ya sahabat-sahabat kan, ria depan mata kita, bukan olok-olok, bukan main-main. Ria depan mata kita, kehidupan dalam Herbalife kan, live kita tengok Allah hadirkan, macam Kak Ida selalu cakap kan, Allah hadirkan insan hebat, kita terjumpa dalam kelas ngaji, tadabbur. Kehidupan dalam Herbalife, cepat atau lambat, kebahagiaan yang kita tengok yang dimiliki Executive President Tim Nur Suhana Ahmad Mazuki, luar biasa. Apa lagi sebenarnya kita tengok kebaikan, kebahagiaan dan kegembiraan yang dimiliki. Sebenarnya saya sangat teruja tengok Cik Usop. Kan, bila redanya seorang suami kepada isteri, inilah kebahagiaan yang dimiliki oleh Mak Su. Sebenarnya kita tak tahulah, Kak Ida dapat rasa, kita rasa macam, ya Allah, kita pun nak, tak ada sangat percaya. Ustazah Ji ada dengan Ustazah Mah, kan pasti sangat-sangat teruja. Nah, Ustazah Ji ada Ustazah Ji. Ustazah Ji, apa perasaan sebenarnya Ustazah tengok video tadi? Boleh Ustazah Ji komen sikit? Saya tahu Ustazah Ji kalau dia tutup tu, dia tak boleh nak berkata-kata. Ustazah Mah sekarang memang higher sinergi kuat. Tahun pun highest energy. Ustazah, suara tak berapa nak ni. Okey dah. Eli ya, membawakan kita video yang sangat menyentuh hati tu. Ya, jadi Ustazah tak dengar suara Ustazah. Tak dengar? Okay. Dah okey dah. Oh, tak ya. Tak dengar ya Kak Ida ya? Okey dah dengar dah tulis sikit. Jadi Alhamdulillah ya, saya sebagai orang yang dikira sebagai rapat lah juga dengan Mak Su dan Cik Usop ya, sebab kami sentiasa berada di sini kan dengan Mak Su. Saya nampak daripada awal lah bagaimana Mak Su yang menceritakan kepada kami kan macam mana dia bermula dengan Herbalife sebelum ini. Begitu orang kata banyak bersusah payah lah ya. Begitu juga dengan Cik Usop ya. Cik Usop memang macam Kak Ida cakap tadi, saya juga memang teruja ya, memang teruja dengan sikap Cik Usop yang sangat, orang kata sangat cool orangnya ya, sangat sabar ya, sangat penyayang kepada Mak Su dan anak-anak ya. Jadi kita tengok di situ kan memang
peranan suami isteri itu ya, kalau kita tak nampak pun suami kita orang kata sama-sama buat Herbalife dengan kita ya, kepada pasangan yang belum, dia bukan tak nak tu, dia belum lagi tetapi macam Cik Usop sendiri ya, walaupun dia tidak kehadapan ya bersama Mak Su, tapi sebenarnya di belakang tu dia sangat memberikan sokongan padu kepada Mak Su. Ya, kami nampak sangat ya, melalui sikap beliau ya, semangat yang diberikan kepada Mak Su ya, bagaimana dia bermula hari tu sebelum ini ya, bagaimana dia yang macam Mak Su, kita dengar tadi Mak Su sebut sikit kan, Mak Su dulu sebelum ini ya, kalau siapa yang belum dengar ya sejarah Mak Su pada awalnya, sebelum dia memulakan perniagaan Herbalife ini, dia menghadapi cabaran cabaran kemurungan kan, sebab Mak Su dia ada banyak, dia cerita dengan kami, dia banyak hutang kan sebelum ni dengan bisnes dia yang sebelum ini ya, sebelum Herbalife dia ada juga bisnes yang bukan kecil lah, besar juga sebenarnya, tetapi Mak Su banyak cabaran dalam melakukan bisnes tersebut ya, sehingga kan Mak Su pada waktu itu dia menghadapi kemurungan sebab bisnes dia orang kata jatuh lah kan, jatuh ya, jadi Mak Su mencari jalan keluar, tak tahu dia buntu lah ya, mencari jalan keluar, sehingga pada satu hari Mak Su dah macam orang gila, memang dia kata memang dia tak sedar dan berjalan sendiri ya, berjalan tak sedar lah ya, sehingga kan Cik Usop yang selamatkan dia, waktu tu belum kahwin lagi lah ya. Jadi itulah agaknya ya, akan balik kan bagaimana kehidupan kita pada awal dulu ya, susah senang ya, maknanya Cik Usop ni dia bukan kenal Mak Su bila Mak Su dah senang, ya kita tengok kat sini kan, jadi kita tahu ya, Cik Usop dia bukan nak bersama dengan Mak Su bila dah senang je, dia bermula daripada susah, daripada kehidupan mereka yang susah ya. Kita ketahui bahawa Cik Usop seorang penjual supplier ais kan, jadi kehidupan dia bukan senang ya, bukan senang. Jadi kita tengok ya, kalau kita sekarang ni kehidupan kita tak senang ya, kita jangan merungut ya, kita tengok, kita kena bersyukur apa yang kita ada, macam Mak Su ya, dia ada orang yang support dia, orang yang sayang dia ya, suami dia sentiasa memberikan semangat kepada dia. Itu yang kita kena syukur dulu. Kalau pasangan kita belum lagi nak bersama-sama dengan kita dalam Herbalife ya, kita tak perlu nak merungut, tak perlu nak kata dia, kita nak marah dia, tak perlu ya. Kita ambil apa yang kita boleh lihat kebaikan dia. Ya, itu yang kita kena syukuri dulu. Ya, syukur benda yang sedikit, insya-Allah ya, Allah akan tambah lagi nikmat-nikmat dia yang lain. Jadi itulah ya yang saya nampak ya, Mak Su ni seorang yang gigih ya. Dan Mak Su ni juga dia tidak lupakan suami dia. Kalau dia pergi ke mana-mana, dia mesti nak dapatkan keredaan suami dia dulu. Minta izin dan sebagainya. Ya, biasanya Cik Usop pun memang tidak menghalang lah ya, kalau Mak Su nak pergi event dan sebagainya, dia juga memberikan semangat ya, jaga anak-anak di rumah ya, tolong hantar lagi Mak Su ya ke stesen bas. Itulah Mak Su yang kalau kita nak kenal Mak Su ni seorang yang memang saya sebab lah, memang saya sendiri tadi menangis saya tengok ya Mak Su. Kita rasa kita tak sadar kan. Saya pun tak mampu saya nak buat macam Mak Su kan. Tak mampu nak buat pengorbanan Mak Su tu kepada Cik Usop ya. Dan kita juga dengan Cik Usop pun saya memang saya rasa pasangan yang sangat hebat ya. Jadi alhamdulillah kita boleh contohilah ya. Kita boleh contohi apa yang terbaik daripada mereka ya. Mungkin kita rasa kita dah baik, tapi banyak lagi sebenarnya yang kita tak buat ya. Kita contohilah, ambillah apa yang terbaik yang Mak Su tunjukkan kepada kita ya, Cik Usop tunjukkan kepada kita. Mudah-mudahan ya kita dalam berumah tangga tu sentiasa harmoni kan. Kalau ada perkara-perkara kecil yang mungkin ada yang tak puas hati dan sebagainya tu ya, kita jangan ambil pot sangat orang kata kan. Jangan nak bermasam muka lama-lama, buang masa. Memang kalau kita
kita merajuk dengan suami kita, dengan isteri kita, ya, kalau lama-lama tu memang buang masa. Ya, kalau Coach Nick tu dia cakap nak merajuk ke apa ke, sejam 2 dah lah. Itu pun dah lama dah. Dia kira buang masa dah kan. Banyak lagi benda lain yang kita nak fikirkan, benda yang besar-besar lagi. Ya, untuk kehidupan kita, carilah yang terbaik kan. Jadi kita ambil contoh ya, Maksu apa yang terbaik dengan dia, kita ambil ya. Bukan nak menunjuk tadi tu kan, Maksu tu dia tidak ya, dia memang saya faham Maksu ni ya, kalau dia buat sesuatu tu ya, dia ada purpose. Dia ada purpose. Ya, bukan nak suruh orang Kuantan tunggulah apa semua tu. Tak, saya rasa memang dia memang jenis yang memang dari hati dia. Dia nak buat untuk suami dia tu memang ikhlas daripada hati dia. InsyaAllah. Itu kaedah pandangan saya. Alhamdulillah. Betul. Sebenarnya sebab sebenarnya ikutkan dalam 2 orang sebenarnya Yusnurul sepatutnya ambil Maksu dekat terminal bas, tapi dia takut tak sempat nak sampai maghrib tu. Rupanya bila dia sampai pun Ibu Raudah ada, semua orang ada, semua yang join dalam kelas mengaji semua ada. Dia macam terkejut juga, dia orang pun terkejut, tak expect semua orang ada kat situ. Memang unplanned. Sebenarnya nombor plate tu dia cakap SYN tu Suhana Yusof, N tu never give up. Penuh makna Penuh makna. Ya Allah, penuh maknanya. Ustaz Haji mana Ustaz Haji? Ada Ustaz Haji. Kak Pah ada Kak Pah. Antara orang yang paling lama dengan hari ni kita dengar perkongsian lah kan. Kak Pah ada Kak Pah. Ada? Tak ada kaedah. Ustaz Haji? Okeylah, tarik nafas balik. Hari ni kita belajar kan, tarik nafas, lepas, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok dari segi sudut seorang isteri kan, tak boleh nak cakap lah kaedah. Tapi dia macam ni lah, saya kalau dengan Maksu ni baru sangat kenal, tak sampai setahun lagi. Belum sampai setahun. Sebenarnya saya sangat suka lah dengan Abang Sup ni, sangat suka. Pertamanya, dia cakap Terengganu. Saya senang bercakap dengan dia dalam bahasa Kelantan. Kalau tanya saya antara Maksu dengan Abang Sup, saya lebih rapat dengan Abang Sup. Sebab dari segi percakapan tu kami senang. Nak bergurau senda, nak apa senang. Dan cakap dia ni pula, dia nampak je macam tu kan. Penjual ais batu je kan. Tapi kata-kata dia penuh dengan motivasi. Dan kadang-kadang orang tak, kalau dia cakap, orang kadang-kadang tak ambil pot pun. Kadang-kadang antara Maksu dengan Abang Sup, kalau Maksu dengan Abang Sup bercakap, dia orang akan, ramai orang terfokus pada Maksu. Tapi sebenarnya kalau saya lebih terkesan dengan Abang Sup. Sebab setiap kata-kata dia tu kan, memang walaupun dalam bahasa Terengganu, bahasa Kelantan, tapi penuh dengan makna. Dan cakap dia bukan cakap daripada buku. Dia tak ambil perkataan daripada buku, daripada Jim Rohn dan sebagainya, tak. Memang truly daripada hati dia. Dan saya setakat ni, saya kalau kalau kita dalam perasaan yang bukan down lah, rasa macam perlukan motivasi, saya lebih suka bercakap dengan Abang Sup. Dalam gelak-gelak, dalam ketawa, dalam hoha tu, saya ada dapat something daripada dia. Dan itu sebenarnya pembakar semangat. Yang bestnya kata-kata dia tu bukan daripada kata-kata pujangga lah, kata pujangga daripada buku-buku motivasi Jim Rohn dan sebagainya, bukan. Saya nak ajuk dia cakap pun tak reti, tapi saya terpesona dengan kata-kata dia tu, motivasi dia tu. Kemudian dia ni memanglah syurga itu di bawah tapak kaki kita isteri kan, di bawah tapak kaki suami kan. Tapi walaupun kita nampak Maksu tu macam tu,
Tapi sebenarnya Abang Usop tu dengan penuh kerelaan, dengan penuh kerelaan lah. Memang dia mengizinkan Mak Su 100%. Sebab saya kalau ke Ipoh memang kita kata tak boleh nak ambil hotel lain je kan. Mesti Mak Su suruh tidur rumah dia. Wajib. Dah menjadi satu kewajipan. Kalau datang Ipoh, tidur rumah Mak Su. Jadi kat situ kita nampak part Abang Usop ni dia menjadi Mak Su nombor 2. Okey, Mak Su pergi training dan sebagainya, jumpa orang dengan coach dan sebagainya. Abang Usop ambil alih. Bagaimana dia manage Sofia, bagaimana dia manage adik kan. Semua tangan Abang Usop. Hatta kalau mbak masak pun semua Abang Usop yang buat. Banyak. Dia bezalah pula kalau Mak Su tu jadi semacam mana kan. Setiap orang tu memang berbeza. Jangan nak jadi macam Mak Su, jangan jadi macam Abang Usop, jangan. Setiap orang dia ada sifat-sifat dia tersendiri. Kita suka dengan pasangan kita begini. Mak Su suka dengan pasangan dia begitu. Tak boleh samakan. Cuma kita ambil inspirasi di antara satu sama lain. Itu sahaja. Jadi itulah kaedah. Jadi sahabat-sahabat yang berada dalam ni, kita perlu mendoakan semua orang. Especially kalau kita sayang Mak Su contohnya, doakan daripada jauh. Semoga Allah terus istiqomahkan dia dengan apa yang dilakukan pada hari ini. Bukan untuk menunjuk, tapi lebih kepada untuk memberi inspirasi. Doakan kepada dia, semoga dia sentiasa ikhlas dalam memberi inspirasi kepada kita. Sebab kita sekarang ni, terus teranglah saya cakap, kenapa kita berada dalam kelas ngaji ni. Sebab pertama kita nak belajar ilmu Al-Quran tu kan. Yang kedua, kita nakkan inspirasi. Apa yang boleh menyuntik kita untuk meneruskan journey kita sebagai Herbalifer dalam ni. Kita bukan nak apa-apa pun. Kita tak nak pun Mak Su bagi duit kat kita. Tak nak. Kita cuma nak inspirasi sahaja. Dan kita doakan semoga Mak Su dalam setiap dia memberi inspirasi dia kepada kita semua ni dalam keadaan dia betul-betul ikhlas. Dan kita doakan juga kepada Allah, moga Allah jaga hati Mak Su dengan Pak Usop. Semoga mampu kata tak tahu mampu memberi dengan penuh keikhlasan lah kepada kita, dan kita menerima dalam ikhlas. Bagaimana kita menerima apa yang Mak Su cakap, apa yang Mak Su share, sebenarnya kalau kita rasa macam tu, itulah feeling yang kita rasa, dan begitulah juga feeling Mak Su. Dan last sekali, kalau kita dah nampak benda ni, memang dah nampak dah pun satu yang pro result kan. Jadi kita jangan sampai hari ni je. Ni saya cakap dengan diri saya sendirilah. Jangan hari ni je. Semangat. Lah lepas keluar Zoom ni, tak ada apa dah. Tak apalah Mak Su macam tu. Tak ada.
Sebenarnya betul. Kan manjada wajada, man kasala fasala. Macam tu. Okey, Kak Ida, itu je lah Kak Ida. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Haji. Antara bukan apa tahu yang penting Ustaz Haji, Ustaz Zaman antara orang yang rapat. Sebenarnya Kak Ida dapat tahu antara orang yang terawal yang ada dekat Kuantan semasa kehadiran Maksud dekat sana. Ibu Raudah ya? Kan? Ibu Raudah ada? Boleh kongsi sikit Ibu Raudah. Apa situasi macam kita kat sana nak bersiaran langsung kan, situasi semasa kehadiran Maksud kat sana Ibu. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Detik-detik yang sangat bersejarah untuk Maksud lah. Kami orang Kuantan tak ada pun kami istilahnya pakat satu sama lain. Maksud pukul 10 pagi dia dah WhatsApp dengan ibu yang dia akan sampai pukul 3.30 petang. Jadi terus bermesej, tak sabar nak jumpa. Ibu lepas zuhur je dah bersiap-siap. Anak ibu tengok ke mana mama, nak ke mana. Ceritalah kawan mama ada datang beli kereta kat sini. Lepas tu pukul 3.30 Maksud hantar mesej lagi. Masih lagi dekat Bentong sebab hujan lebat dia kata. Tapi ibu dah keluar 3.30 ke 3.40 ibu dah keluar. Lepas tu ibu duduklah memang di depan kereta dia tu, tengok tu, ibu ambil gambar, ibu hantar kat dia. Wah, ibu excited sangat ni. Orang tak ada lagi. Bayangkan sahabat yang begitu. Pada masa ibu tak berapa dekat dengan Maksud, tapi daripada dulu berkenalan bila berjumpa di event sahaja, tetapi jauh di mata tetap dekat di hati. Tengok cara Maksud tu, ya, memang ibu kemana pun pergi bawa cerita kisah seorang suri rumah yang dah macam ni, tapi gitulah, jadi bawa cerita tu, pinjam cerita tu, lebih-lebih lagi kepada suri-suri rumah yang mengeluh, yang macam-macam masalah kan, itulah yang ibu pinjam cerita dia. Jadi hari ni dia datang, betul kata Maksud, kenapa dia beli kereta dekat Kuantan gitu jauhnya kan. Allah dah atur memangnya naik bola Roma. Ya, inilah sahabat lah. Inilah keluarga. Tak ada siapa. Ibu datang pertama, kemudian Azlan Doriana. Jadi kami menantikan Maksud, memang kami macam sambutan Sultanah datang dengan Sultan. Bayangkan, jadi ibu pukul 4.30 Maksud kata belum sampai lagi. Ibu pun tompong solat dekat depan tu ada memang anak ibu. Ada tempat kat situ, kereta juga, ada jual kereta. Jadi ibu solat asar dulu. Lepas tu Maksud WhatsApp lagi dengan ibu. Maksud dah ada berada di Tol Kuantan. Tol Kuantan tu di belakang rumah ibu lah. Jadi ibu pun siap aja solat asar, terus bergegas ke situ. Jadi ibu juga yang hadir pertama. Masya Allah, tabarakallah. Pukul 4 ibu dah hadir. Tak ada satu orang pun. Bayangkan Maksud memang luar biasa, daya tarik dia, magnet dia. Jadi siapa je pun orang kata naklah kita menjadi seperti Maksud sebab dia jadi magnet. Magnet ni kita tertarik. Tiba-tiba datang semuanya, ada Eli dengan rombongannya. Bayangkan ya, memang kat situ ibu rasa satu, kalau bagi orang yang ada suami, yang memang suami kita surga bidadari yang kedua kan setelah mak kita, ya, bertuahnya lah dia dapat. Ya, memang kata Cik Usop, saya dulu saya beli kereta dia, hari ni Maksud bagi hadiah tu, ibu cakap kalau orang suami bagi, ibu tak heran, itu memang tanggungjawab. Tapi kalau suami, isteri memberi suami itu sebenarnya perkara luar biasa. Luar biasa. Semoga yang ada mendengar hari ini kepada insan-insan yang bergelar isteri, ya. Sebenarnya walaupun kita ni orang yang baru bermula dengan Herbalife ni, sebenarnya kita boleh jadi Maksud, pasang niat. Nah, Ibu Raudah pun tengok Maksud gitu, ya Allah, bilalah aku macam Maksud. Tapi ibu sedikit banyak udah tunaikanlah tak banyak macam Maksud. Masa dulu ibu tilawah Quran, nak jadi Johan, boleh bawa suami pergi Mekah free. Alhamdulillah ibu dapat dah bawa Datuk free menunaikan haji, duit tabung haji tak usik, tapi ibu dapat orang kata hadiah daripada
Jabatan Agama Islam, dia berangkatkan 2 orang. Kalau Qari'ah, dia akan dapat membawa seorang muhrim. Bayangkan. Jadi ibu dah lakukan tu, alhamdulillah. Dan ibu pun beli kereta. Kereta ada kat rumah 2-3 biji. Tapi ibu buat impian waktu nak raya tu ibu beli kereta Velfire tu, ibu pun hadiahkan untuk keluarga dan suami ibu. Macam tu kan. Tapi bukanlah bersamalah pakai. Kalau maksud dibagi hadiah, nah, 1 kereta. Tapi kereta impian ibu tu sebenarnya untuklah keluarga. Jadi kepada semua, ibu cakap isteri-isteri ni yang muda ni, dia ibu ni jajah. Petik ni adik Dariana, orang yang masih muda, orang yang masih, orang kata dia memang punya restoran, ibu nak cerita, tapi penat. Jadi bila hari ni dia dibuat satu keputusan buat Herbalife bersama kakak dia, teruja dengan kakak dia yang hari ini luar biasa. Tak lama lagi jadi male team kakak sendiri. Jadi ibu rasa luar biasa, sangat luar biasa. Dalam Herbalife inilah mungkin Allah lahirkan insan-insan yang luar biasa seperti Ili. Ibu pun terharu dengan Ili ni. Ibu kenal dia, bukan dia macam ni. Dia berhijrah kepada yang lebih baik. Semalam ibu cakap sama Ili cerita. Ili, kita ni pakai pakai masker. Kita dah tutup tinggal mata je ni. Maknanya Allah suruh kita tutup macam ni. Ili dah berbuat duluan awal. Jadi umur 23 tahun ya. Ibu rasa Ili berpakaian begini lebih kurang dalam setengah tahun lah. Jadi ibu sejuknya perut ibu mengandung. Jadi ibu jumpa Saniah, mak dia. Macam mana perasaan anak macam ni? Dia kata dia dulu niat dia nak pakai mak dia. Tapi Allah bagi anak dia. Bayangkan. Kalau kita paksa anak kita memang tak boleh, Aida. Tapi sebenarnya ini adalah kerja Allah. Mungkin mak dia. Di doa mak dia, Allah dengar doa. Sebab itu kita sebagai ibu, jangan putus asa. Jangan pernah kita give up dengan anak-anak kita yang mungkin kita nak sangat anak kita bersama kita kan. Tapi percayalah ini semuanya rahsia Allah. Saya menangis pula ibu. Ibu ni memang hati tisu sangat. Maksudnya benda-benda perkara-perkara macam ni. Macam Maziah tadi kan, Ustazah Haji kita tadi kan, kita ni seorang wanita memang berhati, orang kata halus sangat. Tapi kita bila berkawan dengan kelas-kelas mengaji gini, sebab ibu mencari suasana dalam Herbalife ni, di mana aku nak mencari ketenangan yang boleh bagi kekuatan. Jadi ibu mesej Ustaz Man, ibu dulu pernah masuk pada bulan Ramadan, ibu tak tahu yang kelas ni sepanjang yang bulan Ramadan je. Jadi bila ibu tahu ada, ibu dah 4 bulan dah saya duduk kat sini, betul tak sama? Ustaz boleh tak kalau ibu join? Sebab mencari kawan yang orang kata seirama, senada, itu payah. Bersyukur alhamdulillah. Jadi kedatangan Mak Su semalam ibu tak boleh nak ikut terus ke rumah idaman sebab malam tadi ibu ada tugas sebagai junior coach, ibu speaker lah. Jadi ibu ada slide yang tak berapa settle lagi. Malam tadi jadi ada tugas pukul 9 malam tu untuk lebih kepada junior coach semua. Kami ada akademi junior coach. Minggu kedua adalah giliran ibu sebagai speaker lah kononnya, kononnya memberi nilai. Jadi ibu nampak suara orang tu rumah idaman tu sebab kami komunikasi dengan Ili, sebab slide ibu tu disuruh pegang sana kan. Bayangkan. Itulah, jadi ibu tengok tadi Mak Su menangis tadi, ya Allah ya Tuhan. Semua yang hari ini masih ada lagi 188 ya. Inilah seorang wanita bila berbicara, gitu dengan air mata. Semoga air mata ini menjadi saksi. Dan juga ibu dapat berkenalan dengan Amir. Dengan Amir selama ni ibu tengok dia cerita tentang pokok avocado. Dia dah besar. Dan dia nak tot. Ibu cakap nanti sebelum balik singgahlah rumah ibu, ambillah benih dia tu, dia nak kahwin, nak cantumkan, dia nak bagi cepat. Sebab nak cari kat mana dia nak apakan balik. Bayangkan buah avocado 5 biji tu dah jadi tumbuh, dan ibu nak benda ni berkembang di Perak, dan dia nak InsyaAllah di Penang ibu sama. Dia tu nak cari ibu cakap alang-alang kat Kuantan.
nanti hari ni check out, singgahlah rumah ibu, ambil dekat pokok tu, pilih yang mana tunas yang cantik supaya menjadi orang kata berkembang biak di Perak, boleh pula buahnya orang lain makan. Kalau ibu tak ada lagi di dunia ini, nanti buah avocado tu akan menyambung gitu. Ita Zahara, Ita pun hantar juga gambar yang buah biji benih avocado tu sudah tinggi dan dia tanam, alhamdulillah. Bayangkan satu biji menjadi 100 tangkai yang masalul ladzina yunfiquna amwalahum kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi itu saja yang berasa. Mungkin Aida nak petik siapa-siapa lagi kat sini. Allah ibu udah kalau dibagi bercakap dia tak boleh habis. Banyak nak sampaikan mesej. Hari ni ada jumpa dengan Mak Sulah lagi hari ni insya-Allah. InsyaAllah belum berwasat, biarkan mereka berbulan madu. Semalam kata bagi dia berbulan madu dulu, menikmati kehidupan dia di hotel di mana check-in kan. Jadi biarlah masuk. Nanti tidak lagi masuk tu berwasat-wasat ke mana nak jumpa ke, insyaAllah. Selagi ada di Kuantan ni, mungkin dia nak meneruskan perjalanannya ke Terengganu, ibu dengar semalam. Oh iya, alhamdulillah. Malam ni kami juga ada celebrate di rumah Kus Idaman, untuk menyampaikan pingat pula gate pin yang belum diterima lagi, kami yang tahun 2020 sebab sampai kepada Kus Idaman. Jadi Kus Idaman pada mulanya hari ni kami cadang untuk check in di Villa Cerating, tetapi syarat dekat sana tu mesti 2 dus. Tapi ramai yang tak ada dus lagi. Jadi dengan mungkin indah peraturan Allah, malam ni kami di Villa Idaman, ada perjumpaan tag team kat situ. Sudah lama tak gede-gede. Alhamdulillah malam ni kami mungkin moga-moga Mak Su adalah hendaknya kan, sebab semalam insyaAllah kalau adalah Presiden Tim Mak Su bersama nak serahkan pin tu kan, ya Allah. Ini lagi satu orang kata satu semangat bagi ibu lah seperibadi kan. Pin get team bagi orang yang dah melting mungkin tak heran, tapi bagi orang yang belum tu memang capai. Ibu ni termasuk orang yang lemah, lambat, lembut. Jangan diikutlah macam tu kan. Lambat 7 tahun masuk ke 8 baru dapat get team. Jadi bersyukur. Sebenarnya bagus kalau kita payah dapat tu, pegang tu, dan kita tahu benda ni, kita bagi tahu dekat orang lain, nak ambil awak pula, kami nak ambil lain, macam tu, macam Aida buat macam Kak Tini kan. Jadi itulah, lepas tu pin ni nanti ibu nak bagi Kak Eli lah. Allah, alhamdulillah. Bagi Eli, sebab Eli depan mata ibu ni. Eli, sebab anak muda ni semoga dia jadi inspirasi kepada orang Kuantan khasnya. Orang paham umumnya gitu. Dia meremang gitu, adik, meremang je bila ibu cakap nak serah umur 23. Siapa kata Eli sebelum umur 30 dia memang jadi presiden tim. Bayangkan sebab Eli ni potensial sangat. Dia ni soal mengedit, inilah Kus Idaman punya, orang kata Allah hantar untuk Kus Idaman orang yang semua slide-slide dulu sebelum ibu pandai nak ni memang saya cakap Eli lah. Malam Eli kata ibu kena belajar. Pergi ke rumah dia, bawa laptop ibu ni buruk, tak lawa. Dia kata get team mana boleh laptop macam ni. Lepas tu dia pun bakar ibu suruh beli PC. Ibu beli dengan dia ada customer dia. Bayangkan, itulah satu sama lain membakar. Sehingga hari ni ibu rasa, ya Allah, inilah kebaikan. Kalau tak dulu gini orang kita ni, orang tua ni, orang tua gitu kan, tak apalah, boleh lagi pakai. Dia kata ibu tak lawa ni. Dia kata tanyalah ini depan bercakap ni bukan lakonan. Ili sendiri saksi. Ibu beli macam Ili ni, ibu tengok rumah dia ada office dia, cantik office. Orang muda bakar kita. Masa tu nak bawa slide ni, ibu nak jadi speaker. Jadi Ili kata ibu beli ni di mana Li? Hari tu juga order, petang tu juga dihantar. Bayangkan, kalau tidak Eli lagi bakar ibu tu, ibu belum ada lagi PC sendiri. Masih lagi pakai laptop yang berapa kurun abad tu. Itu satu. Bayangkan, insyaAllah. Eli, next target Eli,
Ibu dah sedia dah pin apa ni? Pin warna merah tu. Sebab ibu pun tak, kalau boleh tak nak lama-lama merah tu. Panas. Wah, dengar suara ibu. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Rasa terubat rindu kami bila dengar cerita daripada Ibu, daripada Eli kan. Hari ni kita tahu kita punya executive president team tak ada, tapi memang ada di hati kita hari ni. Memang terasa sangat Ibu. Memang terasa bila tengok video tadi. Terima kasih Eli atas video. Rupanya Allah hadirkan kita memerlukan di antara satu sama lain. Macam Ibu kata tadilah, Kak Ida pun sama. Sebenarnya bab-bab IT ni boleh tengok je lah Ibu, sama 2 kali 5. Bila Allah hadirkan anak-anak muda macam ni lah, dia orang yang lebih mengetahui kan. So kita bagi pada yang pakar untuk bantu kita. Dan kita kat mana kita ada, kita guna antara satu sama lain untuk bekerjasama untuk teruskan kita punya visi dan vision dakwah kesihatan kita, insyaAllah. Bukan jadi alasan Aida tak pandai IT, bukan jadi alasan sebab kita... Ya, betul. Orang yang tak pandai tulis baca, yang tukang angkat sampah, kita ni masih lagi boleh berbicara, boleh call orang, boleh WhatsApp orang. Kalau kita sungguh-sungguh jadi juga, jangan kita bandingkan dengan InsyaAllah ada Allah antar anak-anak kita, kawan-kawan kita yang boleh bantu kita. Yang penting kita boleh menjemput orang. Itu dalam Herbalife ni tak ada siapa yang hebat, tapi yang hebat adalah siapa yang boleh bawa masuk orang ke dalam dunia Herbalife ni. Dan malam tadi Ibu pun Mr. Closing, topik Ibu malam tadi Mr. of Closing, apa yang Ibu dah lakukan. Ibu tak malu dan tak segan pergi ke mana merata, Assalamualaikum, walaupun orang kata orang jual kapet, lepas tu silakan masuk, lepas tu baru cerita kami sebenarnya adalah daripada rumah sarapan sihat. Orang sambut dengan baik, disuruh duduk, lepas tu akhirnya makcik ni macam ni, lutut sakit dan sebagainya, keluarlah timbang satu persatu, keluarlah cerita satu persatu. Last sekali, kalau makcik tak boleh datang macam mana, boleh tak makcik beli satu set ni? Padahal kita bukan pun nak jual produk, nak bagi kad jemputan cerai 3 hari percuma. Kami ada trial 3 hari, tapi dia jauh, dia tak boleh nak datang. Kalau makcik beli boleh tak? Kami timbang bila kita baca result dia tu, dia rasa takut. Kita bukan takut-takutkan dia. Tapi itulah baca result tu, makcik, kak macam ni air tak cukup dalam badan ni macam ni. Jadi apa yang kak nak buat? Padahal Assalamualaikum tadi nak bagi kad je. Tahu bayangkan, tapi kita pakailah aturannya macam kita belajar hari ni. Ustaz Man, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Buat apa? Nak apa? Kami nak bagi kad jemputan. Oh iya ke, nak kenduri kahwin ke? Orang tu kan ingatkan kalau jadi kad jemputan ni kenduri kahwin, dia pun layan bila nak kendurinya. Marilah masuk dulu. Itulah. Inilah Ibu cerita malam tadi. Ibu ada teori tapi banyak kepada apa yang Ibu lakukan. Jadi macam Felda tu itu macam rumah kami dan sahabat kami. Jadi makan minum buah-buah yang tak pernah beli, orang hantar, orang bagi. Sebab itulah kita nak jadikan kehidupan kita ni kita jadi tenang, ada kawan, di mana pergi je, tak payah macam Maksu lah, ke mana pergi je orang pun lari macam tu kan. Itulah sebenarnya Aida ya. Ibu pun tak sabar nak jumpa Aida nanti. Ibu nak sebenarnya Aida pun sangat tak sabar. Kalau boleh tu kan, ni boleh Ibu datang, kalau kata boleh sampai ke Kuantan ni memang nak sampai dah. Dan sangat-sangat kalau nak bawa Ibu ni ke Penang, semua sahabat lagi ke Penang, insyaAllah. Dan bila Ibu sebut ya tadi pokok kan, pokok avocado tu, bila sebut avocado je teringat dekat Ibu. Dengan dengan buah avocado tu, dengan sepokok tu, insyaAllah boleh memberi manfaat kepada orang lain dengan sepohon tu. Padahal Ibu tanam sepohon saja dekat rumah Ibu kan. Lepas tu boleh orang Ipoh makan satu Malaysia. Cuma orang Penang berrahsia lagi lah. Nanti sampai kan, insyaAllah. Aida, sebab lambat kenal, kalau tak adik Ibu sepupu pun Ibu kirim juga. Ibu post dekat JNT. InsyaAllah nanti ada rezeki. Nanti sekarang dia pun sedang berbunga lagi. Tengok dia tak nak berhenti berbuah.
InsyaAllah Ibu, kalau Ibu jumpa dengan Mak Su boleh kirim pokok tunas tu. Memang saya teringin nak tanam. Memang saya ada satu impian untuk tanam satu pohon dekat tempat yang saya berimpian untuk binakan satu benda. Nanti kalau singgah Amir, Ibu kirimlah 2 pokok tu yang benih tu. Biar Amir bawa balik nanti, insyaAllah boleh postkan ke Aisyah. Amin, insyaAllah amin. Okey, so kita tengok masa pun dah lebih 8.30. Rupanya kita ingat nak celoteh-celoteh tadi 8.30 kan. So lagi sekali Kak Ida nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Eli Asbab kan. Perkongsian daripada Eli hari ini, kita dapat tengok berita yang sangat luar biasa daripada kita punya eksekutif presiden tim. Kak Ida sebenarnya bukanlah meremang bila cerita. Kita Kak Ida pandang dari sudut seorang isteri kan, life dari sudut seorang isteri untuk berjaya dalam Herbalife. Inilah sebenarnya sebab Mak Su sebenarnya orang biasa, kita sebenarnya orang biasa kan, tapi jadi luar biasa. Ternampaklah satu nota tadi bila Ustaz sebut nak buat betul-betul. Yang inilah kita nampak kan. Ini Kak Ida cakap untuk diri Kak Ida lah. Kadang-kadang kita nak buat, tapi nak buat ni nak buat je, tapi adakah kita nak buat betul-betul. Selalu Kak Ida cakap, kalau nak sungguh-sungguh, buat sungguh-sungguh. Pilihan Allah bagi 2 je, syurga atau neraka. Kalau kita nak syurga, buatlah kebaikan sungguh-sungguh. Kalau nak pilihan nak neraka, buatlah kejahatan. Tak payah duduk tengah-tengah. So dekat sini hari ni luar biasa kan, kita dapat tengok daripada perkongsian sahabat-sahabat tadi, daripada Ustazah Ji, daripada Ustazah Ma, daripada Ustazah Ibu Rauda dan anda Eli. Terima kasih sangat-sangat. Hanya Allah saja yang dapat memberi di atas perkongsian tadi. Dan Kak Ida doakan semoga sahabat-sahabat kita dalam kelas ngaji dan pada suami-suami yang ada dalam kelas ngaji, luar biasa. Kak Ida nampak sebenarnya Kak Ida pun suami lebih kurang macam Cik Usop. Tak buat, tapi sangat memberi sokongan. Nak pergi event, hantar. Sampai satu tahap, bawa makanan bekal. Pergi 20 orang, bawa nasi, saya ingat lagi. Kan bawa nasi 20 bungkus, Mama dah sampai dah. Pukul berapa rehat? Habis dah event kan. Tapi dia tak masuk. Tapi kita tahu redha dia tu penting. Di situlah sebenarnya redha seorang isteri. Buat apa yang Allah suka, maka Allah bagi apa yang kita minta, insyaAllah. So kita sudahi kita punya perkongsian majlis kita hari ini kan. Saya nampak Ustaz Fuad, mungkin Ustaz Fuad boleh sebagai seorang isteri, sebagai seorang ustaz, sebelum kita nak menutup kita punya majlis hari ini, ada sepatah dua apa yang Ustaz nampak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada sepatah dua lah, saya doakan semua isteri-isteri yang ada kat dalam kelas ngaji ni. Ada berapa orang 167 orang ni yang belum live ni, alhamdulillah. Saya doakan semua isteri-isteri yang ada kat dalam ni kan, Allah Taala kurniakan kepada mereka ni satu ketenangan, kelembutan hati kan, diberikan highest energy, momentum yang tinggi dan berterusan untuk terus berjuang dalam misi dakwah nutrisi ni kan, dan sehingga berjayalah mencapai segala impian dan hajat dalam kehidupan kita masing-masing kan. Dan mana-mana yang suami belum support lagi, kita doakan mudah-mudahan kan Allah Ta'ala bukakan, lembutkan hati para suami mereka ni supaya bersama-sama dalam misi dakwah nutrisi kan, dan tambah lagi komitmen dan insya-Allah sama-sama healthier and happier sama-sama dalam Herbalife ni insya-Allah kan. Dan insya-Allah saya doakan isteri-isteri dalam ni semua jadi isteri-isteri yang berjayalah, coach-coach yang berjaya kan. Kalau Ibu Raudah tu dapat datin sebab suami dia Datuk. Jadi kat sini suami dapat presiden tim sebab isteri yang presiden tim. Yes. Kan? Jadi kita follow isteri. Jadi kena support kan. Kalau nak jadi presiden tim, kena support isteri sampai jadi presiden tim. Bolehlah kita dapat presiden tim. Macam itulah kan.
Alhamdulillah sama-sama buat insyaAllah kan. Saling doa mendoakan. Isteri doakan suami, dia akan jadi kickback. Apa yang kita doakan yang baik-baik untuk suami, kita akan dapat. Jadi suami pun sama juga, sentiasa mendoakan. Sebab saya senang saya doa saya setiap pagi, ya Allah makbulkanlah apa saja hajat dan impian isteriku. Sebenarnya tak tahu dia hajat apa, dia impian apa, saya tak tahu. Tapi makbulkanlah apa-apa yang dia nak tu, makbulkanlah ya Allah. Kan? Saya doa saya pendek aja, senang. Kan? Jadi kalau suami ni malas dengan doa macam saya tu. Kan? Kalau isteri nak jadi presiden tim, ya Allah, bagilah apa yang dia nak tu ya Allah. Itulah kan. Doa yang mudah-mudah kan. Insya-Allah. Okey, wallahu a'lam. Jadi kita sama-sama doa. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi al-kiram wa khususan li kulli hajatina wa anta a'lamu bi hajatina ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantuliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa limuallimina wa limuallimatina wa liikhwanina wa liashabina wa liazwajina wa liauladina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك علما نافعا ونسألك رزقا واسعا وحلالا طيبا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا بذي الملك والملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.
Tak pantas ku mengeluh, kau beriku segalanya. Kau tahu tentangku, isi hidupku, tentang semua yang baik untukku. Segala puji bagimu. Alhamdulillah, syukurillah, terima kasihku atas segalanya. Alhamdulillah, syukurillah, tak pantas ku mengeluh, kau telah beriku segalanya.